Betul, ditepuk lagi sekali untuk tangan kiri. Seterusnya, Dan Sony menyatakan perbezaan pada kol yang pertama dengan bawahnya. Macam mana? Menyatakan perbezaan Oleh Musonif. Sonif. Sebelum Sonif pula. Oleh kol yang pertama. Oleh Qail qaul pertama. Oleh qail bagi kol yang pertama. Dia kan qaul wajah. Wa farraqa al-awwal ay qailul wajhi al-awwal. Dengan bahasanya sapu itu adalah asal dan memindahkan itu adalah wasilah. Dia kata ini dipanggil farq. Dari kaedah dia. Sehingga ulama kata fiqh ini adalah farqun wa jam'un. Faham? Farqun wa jam'un. Ini disebut oleh Imam Zamakhsyari, Az-Zarkashi dalam kitab dia Qawaid Al-Mansur fil Qawaid. Mengetahui faraq, maksudnya kalau antara dua masalah itu ada faraq, maka faraq itu akan mu'tabar. Dia ada faraq. Masah dengan naqal dia tak sama hukum, kerana masah itu adalah asal, naqal adalah wasilah. Tidak diberikan kepada wasilah hukum yang sama seperti asal. Faham? Maksudnya asal lagi berat daripada wasilah. Betul? Asal diberi kepada dia hukum yang lebih berat berbanding wasilah. Naqal adalah wasilah, maka dia ringan sikit, tidak disyaratkan tertib. Masah adalah asal, maka dia lebih berat, iaitu disyaratkan tertib. Kemudian Wa tunabut tasmiyatu kal wudu'i wa mas'awadihi wa yadayhi bi darbatain. Dan disunatkan baca bismillah seperti wudu dan menyapu wajahnya dan kedua tangannya dengan dua tumpukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Rafi'i mengatakan menepuk dua kali itu adalah sunat sahaja. Namun pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, qultu al-asahhu al-mahsusu wujubu darbataini wa in amkana bi darbatin bi khirqatin wa nahwiha wallahu a'lam. Dalam kitab menyebut agak sulit untuk kita nak istidlalkan bagi kesahihan ataupun kerajihan wajib tepuk dua kali. Macam mana ulama Syafi'i istidlal dalam mensabitkan tepuk tu dia mesti dua kali? Misalnya mazhab lain tak, Imam Rafi'i tidak memilihnya. Imam Rafi'i tidak memilihnya. Tetapi jumhur ulama Syafi'i memilih. Jumhurul ulama ikhtaru wujub darbatain. Wa min as-sa'bi an nusbita wajh al-istidlal li hadha al-amr. Dia sa'ab tu maksudnya diqqatul istidlal. Dia agak halus sedikit untuk memahami bagaimana didalilkan. Sebab al-maqsud min at-tayammum mashul wajhi wal yadain. Wa man naqlu aw ad-darbu illa wasilah. Jadi darab tu dia wasilah. Kalau dia boleh buat dengan sekali tepuk dan boleh sapu muka tangan, jadi mengapa perlu dua kali? Contoh kan, contohnya dia tepuk dengan kain yang besar, daraba bi khirqatin kabirah, dengan kain yang besar kan. Kemudian sebelah ini dia guna untuk muka, sebelah ini guna untuk tangan, dapat cover. Itu contoh macam mana tepuk sekali dapat cover semua. Ulama bagi contoh dengan kain. Kain tu besar, tepuk. Kemudian separuh untuk muka, sebahagian untuk tangan, sebahagian lagi. Itu contoh. Sebab kalau ditepuk pakai tangan, kita nak taswirkan boleh guna cover semua, dia payah sikit lah. Sebab kalau ini dah habis kat muka, ini habis tangan kanan, tangan kiri, mesti kena ambil lagi sekali kan.
Jadi macam mana surah tepuk sekali atas qaul yang mengatakan memadai tepuk sekali. Seterusnya, li'annahu al-waridu itu dia punya ilah dia. Sebab dalam bab tayamum ni, tayamum ni dia bukan asal. Dia keluar daripada asal. Maka antara konsep pengistidlalan dalam mazhab Syafi'i, bila benda tu keluar daripada asal, al-iqtisaru 'al-warid. Faham? Kita berpada di atas warid. Macam contoh wujub adad muayyan fi salatil jum'ah wa huwa al-arba'una. Jadi apa wajah istidlal inda al-Imam Syafi'i? Iqtasara ala aqalli ma warada fi adad hudur al-jum'ah wa huwa al-arba'un. Jadi berpada atas bilangan yang paling sedikit yang pernah diriwayatkan pada bilangan solat Jumaat yang berlaku pada zaman Nabi, itu 40. Faham tak? Dia punya cara isal. Sebab tu dia sebut li'annahu al-warid. Bas. Rawah Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam tayammama bi darbatain masaha bi ihdahima wajhahu. وروى الحاكم وروى الحاكم حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولو كان التراب ناعما كفى وضع اليد عليه من غير ضرب. والضرب ليس بمقصود بنفسه، والمراد نقل التراب نقل التراب وإن لم يحصل فيه ضرب. Maksud darb ni dia macam, jadi buat benda macam tu wajib ke kalau sentuh je? Annamus bi aidina massan khafifan biduni darb. Maksudnya dia hanya sentuh dengan sentuh yang sentuh je. Sentuh fa ya'laq fi yadayhi turab ghubar. Dia sama macam masalah mashur ra'si. Mashur ra'si. Hal yata'ayyan al-mashu aw yakfi mujarrad husul al-balal fi ar-ra'si? Mesti ke perbuatan masah tu mesti berlaku ke? Ataupun yakfi mujarrad husul al-balal fi sya'r ar-ra'si? Ataupun memadai terhasilnya basah pada rambut. Ada khilaf kan? Muqabil asah kata labud min amalil masah haitsu law wada'a yadahu ala ra'sihi biduni imrarin fala yakfi. Kalau dia letak atas kepala dia, letak je tangan basah, letak biduni imraril yad fala yakfi, tidak memadai. Kerana mereka melihat kepada perkataan wamsahu, jadi masah tu sendiri juga adalah murad dan maksud. Dhaif. Mu'tamadnya mujarrad husul balal fi sya'r ra'si yakfi. Memadai terhasilnya basah pada rambut bas memadai. Okey? Seterusnya wa yuqaddim ويقدم يمينه والأمر معروف لأن التيمم مستحب في العبادة. Lagi? وأعلى وجهه أن يبدأ المتيمم بأعلى وجهه لأن أشرف الأعضاء الوجه وأشرفه الجبهة، فيبدأ أشرف ما في الوجه وهو الجبهة. dia mulakan وهو أعلى الجبهة، أعلى الوجه وهو الجبهة، لأن الجبهة أشرف ما في الوجه، ولذا نضع الجبهة ونحن ساجد لله. Kita letak jabah ketika sujud. Seterusnya على أسفله كما في الوضوء. Seterusnya ويخفف الغبار من الكفين إن كان هذا مسنون. ويخفف الغبار من الكفين إن كان
إن كان الغبار كثيرا وذلك تخفيف الغبار مصور بأن إما أن ينفضهما أن ينفض اليدين ينفض كباس أو ينفخه ونفخ في الصور نفخ ينفخ أو ينفخه منهما أي ينفخ الغبار منهما والعلة في الاستحباب ذلك معروفة لئلا يتشوه المتيمم به بالغبار في مسح الوجه. Seterusnya وموالاة التيمم كالوضوء مسنونة قلت وكذا الغسل وقيل وفي القديم تجب الموالاة والأمر معروف درستم في باب الوضوء. موالاته أي موالاة التيمم أو موالاة الغسل كالوضوء قياسا على الوضوء أو تنظيرا مع الوضوء كما ذكره الرافعي. فيهما أي في الوضوء والغسل وفي القديم تجب الموالاة في كل من ذلك. Seterusnya disunatkan dia renggangkan jemarinya awal kulli darbah. Awal kulli darbah لأنه أي لأن تفريق أصابع في أول كل ضربة أبلغ في إثارة الغبار. أبلغ في إثارة الغبار. Bila kita renggangkan jari, maka tanah tu lebih percik, faham, berbanding kita tutup jari. Jadi kita boleh dapat tanah banyak lagi lah berbanding kalau kita tutup. Jadi kenapa kita perlukan tanah banyak? Supaya kita tak perlu nak tepuk lebih dua kali. Sebab kaedah dia, kalau dua kali tak cukup, kena tambah lagi 3, 4, 5 sampailah rata. Tempat yang kena isti'ab, maka perlu disampaikan. Wa in ahwaja zalika ila aksar min darbataini. Faham? Wa in ahwaja al-isti'abu ila akthar min darbataini fa tajibu ziyadatu alaihima. Maka dia wajib lebihkan. Sebab maksud dia dua dia macam istinja lah. 3 akal. Tapi kalau tak cukup, wa illam yahsulil inqa'u bi thalasah tajibu ziyadah alaih. Maka dia kena lebihkan daripada 3. Ma'ruf kan? Kamu dah belajar. Surahnya Terima? Pada? Terbang kali 2. Sebab apa? Kenapa kali pertama tak wajib tanggalkan? Kenapa? Kerana kali pertama bukan nak sapu tangan, nak sapu muka. Jadi kalau tanah tu ada atas cincin pun tak ada isu. Tapi bila tepuk kali kedua, kita perlu nak ratakan tanah pada tangan. Jadi kalau ada cincin, tanah tak masuk. Ma'ruf. Liyasilat turab ila mahallil wujub wa mahallil fardi. Amma al-ula wa amma fi darbati al-ula famandubun ay fanaz'ul khatam mandub. Famandubun ay fanaz'ul khatam mandub. Liyakuna liyakuna apa? Kenapa tepukan kali pertama tu sunat juga sunat menanggalkan cincin? Elak dia liyakuna mashu jami'il wajib bil yad. Fala yakunu baina yadihi wa wajhi ha'ilun wa huwa al khatam. Jadi tak ada ha'il antara
tangan dia dengan muka. Jadi kalau dia pakai cincin, maka dia sapu pakai cincin. Maka lebih afdal biar yang sentuh muka dia itu adalah tangan, tanpa lapik. Tapi tidak wajib. Seterusnya, khalas. Jadi kita dah selesai membicarakan tentang syarat dan rukun. Sekarang ini hanal waqtu an yatahaddatsa al-musannifu fima yajibu qada'uhu ba'da tayammum ma la yajibu. Yang mana wajib qada', yang mana tak wajib qada'. Wa qad sabaqa lana ba'd minha. Sebelum ni telah lalu kan beberapa perkara yang kita telah senaraikan bahawasanya intayammama bisababin min asbabiha, dengan sebab disebutkan sebelum ni kan, mislu contohnya idlalul ma, kan, nisyanul ma, atayammum min ajli al-bard. Belum lagi, tapi dah sebut dah. Kat depan baru nak sebut bard. Masalah satu orang sahibul jabirah, sahibul jabirah wada'a jabiratahu wa huwa muhdith, dalam keadaan hadas. Itu beberapa contoh yang mana walaupun dia telah tayammum, walaupun dia telah solat, dia perlu ulang balik. Biasanya, apakah dasar dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ni? Ihtiyat. Faham? Kenapa kena ulang balik? Dia kan dah tayammum, dia dah solat, dia buat apa yang dia boleh buat. Dia boleh buat sekadar tu je. Contohnya dia berbalut, dan dia dibalut dalam keadaan dia pengsan. Sudah tentulah tidak mungkin nak ditanggalkan semula supaya dia boleh ambil wudu, kan? Tak mungkin. Mungkin tu taklah sampai musai, tapi tak ada doktor nak melayannya. Faham? Bahkan mungkin lebih mudarat dah pasang tanggal balik. Jadi dalam itu antara surah yang dikena ulang balik, kan. Idlalul ma', nisyanul ma'. Dia terlupa. Sebab tu pendapat Muqabil kata kalau orang terlupa dimaafkan, kerana lupa salah satu uzur. Tapi kita kata lupa memang uzur, tapi ada cuai. Faham? Sebab itu kalau baru masuk madrasah 2-3 hari, saya tak tahulah hadiri pukul ni, dimaafkan. Jadi kalau dah kelandam, memberi alasan tak tahu tu bukan alasan. Walaupun memang dia lupa, tak dimaafkan. Faham? Taksir. Taksir. Kerana al-uzru in nusiba sahibu ila taksirin fa huwa ghairu ma'zur. Faham? Uzur ni kalau pelaku dia dinisbahkan kepada taksir, maka dia tidak diuzurkan walaupun dia ada uzur. Surah uzur tu ada pada dia, tapi dia tidak diuzurkan. Okey? Baca. Yang ni membatalkan tayammum. Ini perkara membatalkan tayammum, tak masuk lagi rupanya. Membatalkan tayammum. Antara kitab yang membahaskan perkara yang membatalkan tayammum ni, yang menurut Syekh Haidar, bahagian itu dalam kitab tersebut adalah bahagian yang paling susah, ataupun bahagian paling banyak cabangnya, iaitu dalam kitab Tahrir Tanqihil Lubab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Faham? Ulama kata kalau orang belajar fiqah, dia mesti kena belajar satu kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau ada pelbagai, antaranya misalnya sama ada orang belajar Fathul Wahhab ke, syarah Manhajut Tullab. Manhajut Tullab ni ringkasan minhaj, tapi disyarah oleh Syekhul Islam juga Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ni daripada segi maratib belajar fiqh Syafi'i, silibusnya dia lebih atas daripada minhaj. Dan dia ada hasyiah Bujairimi, Hasyiah Jamal.
Maknanya belajarlah apa-apa kitab daripada Syekhul Islam, kerana dia ada barakah. Beliau itu yang kita ingin hasilkan. Kalau belajar fiqh, kalau belajar nahwu, ada kitab karangan Ibn Hisham Al-Ansari. Kamu belajar Qatrun Nada wa Ballas Sada misalnya. Tapi ada kitab lain lagi, Syudhuruz Zahab misalnya, Awdahul Masari Isyarah Alfiyah Ibn Malik. Jadi kalau ada peluang kita belajar. Masa di Yaman bukan hanya belajar fiqh je. Fiqh tu sejam je, satu hari belajar. Mana ada syekh nak ngajar pagi dan malam belajar fiqh apa. Jadi kelas fiqh ni malam je, isyak. Pada waktu lain kita belajar pelajaran lain, antaranya nahwu. Jadi nahwu tu dipelajari ulang balik. Walaupun di Sibtalin dah belajar sampai Alfiyah kan, tapi di sana kita ulang balik baca Kawakib, kemudian baca Qatrun Nada, kemudian baca Syudhuruz Zahab, kemudian baca Awdahul Masalik. Awdahul Masalik tak habis lah, yang lain tu habis. Jadi Ibn Hisham Al-Ansari antara kitab yang maknanya orang yang belajar nahwu kena lalu, kena ambil ilmu daripada Ibn Hisham Al-Ansari. Kalau paling besar kitab beliau Mughnil Labib fi Sinatil Arif. Seterusnya dalam kitab Tahrir Tanqihul Lubab, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dalam mazhab Syafi'i kalau disebut Syekhul Islam, beliau lah. Kalau dalam mazhab Saudi bila disebut Syekhul Islam, beliau juga. Beliau yang lain, maksudnya Syekh Ibn Taymiyah. Okey. Dalam kitab tersebut dia punya pecahan dia tu. Jadi guru kepada Syekh Haidar, Syekh Daud Battah buat khulasah. Ada lebih berapa pecahan dia? 70 pecahan. Faham? 70 pecahan untuk isu ni. Perkara yang membatalkan tayammum. Kita tengok dalam Minhaj, baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ بَطَلَهُ. Terjemah. Kita bila nak hafal masalah yang banyak cabang ni, saya selalu sebut kita kena susun supaya otak boleh terima. Faham? Benda yang tak tersusun, bersepah, otak susah nak hafal. Disusun. Orang yang tayamum, dia dalam perkara membatalkan tayamum ni. Tayamum ni ada dua keadaan kan. Satu, kita tayamum kerana tiada air. Yang kedua, tayamum kerana perlukan air ataupun tak boleh guna air. Faham? Itu dipanggil asbab tayamum. Sebab-sebab boleh tayamum 3. Tiada air, perlukan air, ataupun tak boleh guna air. Bila kita nak masuk pada perbincangan ni, dia akan pecahkan. Kita pecah 2. Dia tayamum kerana ada air, tiada air, dan tayamum bukan kerana tiada air. Pecah 2. Yang bukan kerana tidak ada air tu kita abaikan. Sekarang kita hanya ambil pecahan orang yang tayamum kerana tidak ada air. Dia konsep dia, sebab apa boleh tayamum? Sebab tak ada air. Bila sebab boleh tayamum dah tak ada, maka kita dah tak boleh lah tayamum. Contohnya, satu orang dia tayamum kerana sakit. Bila sakit tu tak ada, dia dah tak boleh tayamum.
Ini kadang berlaku satu orang tu dia balut dan dia tayamum. Sebenarnya dia punya luka tu dah kering. Dia dah tak perlu tayamum pun, tapi oleh kerana balut dia tak perasan. Lalu 2 hari berlalu, dia dalam keadaan tayamum. Bila dibuka, tengok memang dah kering dah. Kering ni kalau tengok dah 2 hari. Jadi semayang dia 2 hari tak sah. Dia kena ulang balik. Faham? Sebab apa? Ternyata dia tayamum dalam keadaan tidak layak tayamum. Sebab yang melayakkan dia tayamum tak boleh kena air. Sebenarnya fil haqiqah dia dah boleh kena air 2 hari lepas sebenarnya. Dia panggil telah sembuh luka. Misal, maka 2 hari punya solat tak sah. Kerana dia solat 2 hari itu dalam keadaan tayamum, sedangkan dia tidak boleh tayamum. Itu kaedah, itu konsisten. Okey. Sekarang ni kita fokus kepada surah orang yang tayamum kerana tidak ada air. Okey. Jadi tidak ada air dipanggil faqdul ma'. Ada air dipanggil wajdanul ma', menemui air. Menemui air, tiada air. Bila tiada air boleh, bila ada air tak boleh. Nampak? Cuma kita bahagikan menemui air ataupun ada air itu kepada 3 keadaan. Ada air sebelum solat, ada air ketika solat, ada air selepas solat. Fawajadahu. Kemudian faham? Maksudnya kalaulah dia temui ataupun air ada itu dalam keadaan dia belum lagi semayang, belum takbir lagi, air ada, maka batal tayamum dia. Jelaslah batal kan? Betul tak? Nampak tak sebab batal? Dia tayamum kerana tak ada air. Sekarang air dah ada, batal. Tapi kalau dia belum masuk solat, tapi kalau dia masuk dah dalam solat, dibincangkan. Dia tengah semayang, lori air ataupun hujan. Tengah semayang hujan, maknanya ada air. Semayang tu batal tak? Tak batal. Kalau dia dah habis semayang, air ada, batal tak? Solat yang telah lalu. Tak, lagilah tak batal. Kalau solat tak habis pun, kalau air datang, tak batal. Kalau dia dah habis solat, dia punya tanggungjawab dah selesai, maka dia tak perlu nak ulang balik. Tapi sebenarnya ada pecahan lagi. Dia ada pecah. Kalau air ada dalam solat, dia tengok dulu. Fafi tafsir. Solat tu solat yang macam mana? Sebab tu kena buat rajah supaya mudah hafal. Soalnya batal tayamumnya. Tapi batalat tayamum ni dia ada kaid. Ilam ni adalah kaid kepada butlan. Maksudnya kalau kaid ni tidak ada, tayamum ni tak batal juga. Batalat tayamum. Beza keadaan bila letak dengan sesuatu yang mahram, maka dia batal tayamum. Serentak, beriringan. Jadi kita ulang lagi sekali. Menemui air itu dipecahkan kepada selepas solat. Selepas solat seperti tak payah bincang lah. Sebelum solat, ketika solat. Kalau sebelum solat air ada, dia bukan air ada je boleh batal. Waham air ada pun batal. Dia bukan yakin air ada, waham air ada pun boleh batal tayamum. Itu pun pecah lain pula. Tu kata sampai 70 pecahan. Kemudian kita fokus kepada dalam solat, menemui air.
Menemui air itu apa maksudnya? Waham air ke, yakin air ke, zon air? Ada tafsir. Okey, sebelum solat. Sebelum solat dulu. Sebelum solat dia kata apa? Batal menurut ijma'. Tapi dengan syarat. Sekiranya tidaklah beriringan oleh menemui air itu dengan penghalang. Illam yaqtarin wujdanul ma bimani'. Sekiranya menemui air itu tidak beriringan dengan mani'. Mafhum mukhalafah dia, kalau beriringan dengan mani', maka tak batal. Maka mani' ni dia ada pecah 3 pula. Dia ada mani' mutaqaddim, mani' muqtarin, mani' mutaakhir. Macam mana pula? Mani'un mutaqaddimun min wujdanil ma', mani'un muqtarinun bi wujdanil ma', mani'un mutaakhirun an wujdanil ma'. Itu yang dimaksudkan mani' mutaqaddim, mani' muqtarin dan mani' mutaakhir. Tak faham kan? Faham sikit-sikit lah. Jadi dia temui air, tapi dalam masa yang sama ada perkara yang halang dia daripada boleh guna air itu. Itu maksud mani'. Di air ada, tapi ada penghalang yang menghalang dia daripada boleh guna air. Itu maksud mani'. Jadi kalaulah penghalang itu seiring dengan jumpa air, maka tayamum ni tak batal. Kalau penghalang itu datang selepas sebelum menemui air, hukum dia sama macam seiring. Kalau penghalang itu datang selepas jumpa air, maka batal. Faham? Dalam kitab ni dia kata, sekiranya mani' itu seiring dengan jumpa air, maka tak batal kan? Seperti seiring adalah mutaqaddim. Maksudnya, kalau mani' mutaqaddim dengan muqtarin, tayamum tak batal. Dan kalau mani' itu mutaakhir, tayamum batal. Faham tak pecahan dia? Tengok apa? Tulislah. Mutaqaddim, muqtarin, mutaakhir. Itu teori, kita bagi contoh. Contoh. Simple je. Dia dah tayamum nak solat, air ada. Kita bagi contoh yang mani' tu datang dulu bau air. Mani' dulu bau air jumpa. Contohnya dia tengok ada ular. Ular banyak. Kemudian bila dia nampak ular, kemudian lepas tu dia nampak ada apa? Ada sumur. Ada air lah. Dia nampak ular dulu baru nampak air. Itu dipanggil mani'. Dia jumpa mani' dulu bau. Dia memang tak boleh pergi air, tak boleh lalu kawasan tu. Sebab ada ular. Faham? Ular ke binatang buas ke. Jadi dia nampak benda yang halang daripada boleh guna air, baru dia jumpa air. Itu dipanggil mani' tu nampak dulu. Kalau mani' tu beriringan, macam dalam kitab dia bagi contoh dahaga. Air ada, tapi dalam masa dahaga, dia perlukan air tu baik minum daripada ambil wuduk. Itu dia panggil muqtarin. Ataupun dalam kitab lain dia bagi contoh, dia nampak air sedang diikat atas badan singa. Beriringan sekali. Itu dia panggil muqtarin. Serentak. Faham? Kalau mutaakhir macam ni, dia nampak air. Oh, nampak air. Kemudian barulah dia perasan kawasan tu ada komunis. Dia maksud dia jumpa air dulu, baru jumpa komunis. Komunis tu maksudnya halang lah, dia tak boleh nak pergi tempat tu. Komunis ke, ular ke. Air dia nampak dulu, barulah apa? Dalam kitab dia bagi lagi contoh. Ada orang iklan, ni air, siapa nak. Maksudnya jumpa air dulu. Kemudian orang tu kata dengan harga RM50. Jadi dengan harga tu manis sebab dia tak ada duit RM50, maka batal tayamum dia. Sebab apa? Dia jumpa air dulu barulah mandi.
Orang tu sebut air RM50. Siapa nak RM50 air? Itu dia panggil manik dulu baru. Faham? Faham tak? Dia punya pecahan dia. Sebab dalam bab tayamum ni, kalau dia sebelum semayang, waham air pun boleh batal. Waham. Nampak kelibat seperti ada rombongan, debu terbang. Ini mesti ada air ni, boleh guna sikit. Kemudian datang, ternyata tak ada air. Sebab dia orang pun tengah cari air. Maka oleh kerana dia sangka air ada, itu terus batal tayamum. Nampak? Ataupun nampak mendung kan, batal tayamum kalau belum semayang. Nampak tak dia punya pecahan dia? Manik mutaqaddim, manik muqtarin satu kumpulan, manik mutaakhir satu kumpulan yang lain, daripada segi batal tayamum ataupun tidak. Okey? Okey, ini sebelum solat. Seterusnya, kalau air ada, dia beza. Kalau dalam semayang, kita akan bezakan waham air ke yakin air. Kalau luar semayang, belum semayang, waham pun memberi kesan. Tapi kalau dalam semayang, waham tidak memberi kesan. Faham? Jadi kalau orang tu dia dalam semayang, maka kita akan pecahkan semayang dia tu semayang macam mana. Pecahan. Adakah sembayang itu akan perlu diulang balik, ataupun sembahyang itu tidak perlu diulang balik? Macam mana pula? Ada keadaan yang satu orang tayamum, solat dia kena ulang balik kan? Itu yang dimaksudkan solat itu kena ulang balik. Ada keadaan satu orang tu dia tayamum, dia tak perlu ulang. Jadi bila menemui air dalam solat, kita pecahkan kepada dua surah. Au fi salatin la tasqutu bihi, ataupun tasqutu bihi. Tasqutu tu maksudnya tak perlu ulang. Kalau la tasqutu, kena ulang. Ataupun di dalam solat yang tidak gugur ia solat itu dengan tayamum. Maka batallah ia solat menurut pendapat yang masyhur. Faham tak? Dia solat dia tu akan kena ulang balik. Contohnya, dia solat kerana tayamum, dan dia tayamum kerana lupa air ada kat mana. Dia solat dengan tayamum. Dia tayamum kerana hilang air di dalam kenderaan dia. Dia solat dengan tayamum. Dia tayamum di tempat yang biasanya ada air, mukim. Jadi kalau tengah solat, kita solat kat mukim, tempat kita ni dalam kita ni biasanya ada air. Tengah solat, air datang, lori air datang, kita tayamum ni, maka solat tu batal. Sebab apa? Dia punya logik dia, buat apa dia teruskan solat? Sebab nanti solat ni kena ulang balik. Solat ni kena ulang balik. Dah air ada, dia berhenti solat, dia ambil lah wuduk. Sebab kok mana pun solat ini akan perlu diulang balik. Sebab itu solat dia batal. Wasani la tabtul bal yutimuha. Yutimu salata muhafazatan ala hurmatiha haitsu la naqta'u salata ihtiraman laha. Faham? Kita tidak putuskan bila dah masuk dalam solat, demi menghormati sedang solat itu, jangan batalkan. Itu maksud muqabil punya dalil. Dapat yang mutamaknya, batalkan solat dan ambil wuduk. Wal khilaf kama fi rawdah. Dalam rawdah kata khilaf masalah ni wajhan, tapi dalam minhaj guna ta'bir masyhur, seolahnya khilafnya qaulan. Seterusnya, وعبر الرافعي في المحرر بالأصح, maksudnya wajhan, betul tak? وفي شرح المهذب بالمشهور, dalam syarah Muhadzab Imam Nawawi menakalkan masalah ini khilafnya masyhur, ba'da hikayatihi asaniya wajhan. Lagi jadi yang dalam minhaj ni dia muafiq yang macam dalam syarah Muhadzab.
tapi dia mukhalif dengan istilahnya. Maksudnya apa? Imam Nawawi telah istilahkan kalau masyhur ni adalah qaul, tapi sebenarnya wajah. Dalam apa? Dalam minhaj ini sama macam dalam syarah muazzab, iaitu Imam Nawawi pun guna perkataan masyhur, tapi dia mukhalif dengan istilah. Imam Nawawi telah bersetuju bahawasanya untuk wajah kita tak guna masyhur, kita guna asah. Masyhur diguna untuk qaul, tapi di sini beliau telah melakukan mukhalif dengan istilahnya. Yang lebih tepatnya adalah yang dalam Rawdah dengan ta'bir al-asah. Kemudian wa in asqatat tayammumu as-salata fala tabtulu fardan kanat au naflan. Maka tak batal lah. Semayang tu fardu ke semayang tu sunat ke tak batal. Tapi ada satu wajah kata satu wajah kata, kalau dia tengah semayang sunat lalu air datang, maka semayang sunat tu batal. Kalau dia tengah semayang fardu tak batal. Dia bezakan antara semayang sunat dengan semayang fardu. Okey. Seterusnya. Lagi terus. Okey. Tadi kita kata, dah nampak kan dia punya pecahan dia? Nampak macam mana? Nampak dalam otak lah maksudnya. Tak ada tulis pun, nampak kat mana? Nampak dalam minda. Ada tulis. Peta minda. Orang yang berada dalam solat lalu air ada, solat dia tak batal kalau solat itu tidak perlu diulang balik. Okey, solat itu tak batal, kita setuju. Namun adakah, kan kita dah bincang sebelum ni, satu orang dia yakin di hujung waktu ada air, dia disunatkan untuk apa? Tunggu dan ambil wuduk. Dia tidak yakin, zan, maka lebih baik dia semayang awal. Semayang awal. Jadi yang awal tadi, kalau dia semayang awal dengan tayamum pun sah kan, tapi afdalnya dia lewatkan supaya dia boleh semayang dengan wuduk, supaya dia semayang dengan taharah kamilah, taharah yang lebih sempurna, itu dengan air. So sekarang ni semayang dia tak batal, namun air dah ada. Adakah kita kata walaupun semayang dia tak batal, disunatkan dia batalkan supaya dia boleh ambil wuduk lalu sembahyang dengan wuduk yang lebih sempurna, dengan taharah yang lebih sempurna? Seterusnya baca wal asahu Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu anna qat'aha ay al-fariidati yatawadda'a wa yusalliya wa yusalliya badalaha afdalu. Nampak? Min itmamiha, min itmamiha haitsu wasi'al waqtu bidzalika. nampak kan dia punya wajah dia punya logik dia, supaya dia mengerjakan solat dengan taharah yang lebih sempurna. So maknanya dia asal dia ni memutuskan solat ni haram. Kita tak boleh tengah semayang kita batalkan solat, tak boleh. Haram. Contohnya kita semayang, rupa-rupanya dah rakaat terakhir, contohlah. Di tempat lain ada jemaah yang baru nak qomat, contoh. Jadi kita, rupanya dah rakaat terakhir, jadi kita batalkan supaya kita dapat semayang dengan jemaah yang baru nak qomat. Sebenarnya tak boleh. Qat'ul faridah ni haram. Wala tubtilu a'malakum. Mazhab Hanafi lagi berat. Memutuskan sembahyang sunat pun tak boleh, haram. Mazhab Syafi'i makruh. Khilaf kamu belajar Jawami'.
Khilaf kita dengan Hanafi masalah memutuskan benda fardu dengan memutuskan benda sunat. Mazhab Hanafi sunat pun tak boleh. Mazhab Syafi'i sunat makruh, fardu haram. Maksudnya tanpa uzur. Maksudnya tanpa uzur. Uzur contohnya nak terberak, itu uzur, boleh lah dia pergi. So di sini dibenarkan, bukan dibenarkan je, bahkan lebih afdal. Lebih afdal dia batalkan solat dia, dia putuskan solat dia, dia ambil wudu dan sembahyang dengan wudu. Maka maknanya surah ni adalah surah yang dibenarkan. Asalnya haram, tak boleh buat ni. Tapi surah ini surah yang dibenarkan. Lagi? Lagi? Okey, ini kita ambil dia punya kaedah fiqh dia. Kita ada kaedah ad-daruratu tubihul mahzurah. Kita juga ada kaedah ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Kita nanti kat depan akan ada perbahasan. Perbahasan tentang masalah apa? Masalah orang yang dia junub tapi air tak ada, tanah tak ada. Bila tiba waktu solat, dia solat. Dia wajib solat menurut pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i, solat 5 waktu. Semasa dalam solat, dia orang junub kan tak boleh baca Quran. Tapi dia boleh baca lah, sebab solat tak akan sah kalau tak baca Fatihah. Okey. Boleh tak dia baca surah? Surah sunat je. Nampak tak dia punya soal? Faham tak soalan tu? Kita hanya benarkan dia, sepatutnya solat tanpa wuduk tayamum ni mana boleh? Berdosa. Tapi dah air dengan tanah tak ada, solat je lah. Tapi dia hanya boleh buat sekadar yang perlu je, yang urgent je. Adakah ada urgent untuk dia baca surah? Contoh kan? Ada. Sebab sembahyang dia sah kalau tak baca surah pun. Ada khilaf. Kemudian dia boleh tak sembahyang sunat? Tak boleh. Sebab tak ada keperluan. Tak ada keperluan untuk dia solat tanpa wudu dan tanpa tayamum, yang benda tu asalnya haram, dan dia nak buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak ada apa-apa urgent. Benda tu bukan wajib buat pun. Sebab yang akan membolehkan kita buat benda yang haram ni benda yang wajib. Faham? Mana boleh kerana nak buat benda sunat kita dibenarkan buat benda haram? Tak boleh, kan? Boleh? Benda sunat lagi rendah daripada benda haram. Takkan kerana nak buat benda sunat kita dibenar langgar benda haram? Tak boleh. Tak boleh. Kontroversi. Okey. Seterusnya. Tadi kita kata orang yang sedang sembahyang sunat kan, dia boleh teruskan sembahyang. Dia boleh teruskan sembahyang. Tetapi dia tidak boleh melebihi 2 rakaat. Dia sembahyang basic je, sembahyang sunat yang basic. Sebab air dah ada tengah sembahyang kan. Jadi kita benarkan dia teruskan, tapi dia tak boleh melebihi sembahyang sunat yang basic, iaitu 2 rakaat. Faham? Lepas tu dia kena tamatkan dan ambil wudu. Sebab sekarang ni dah tak ada darurat untuk dia solat dalam keadaan tayamum, sebab air sudah ada. Kita benarkan teruskan, tapi 2 rakaat saja. Fi nafli al-mutlaqi. Idza wajada al-ma'a qabla tamamiha. Dia sama macam orang yang sembahyang sunat ketika khatib sedang berkhutbah. Asalnya sembahyang sunat ni haram. Ketika khatib sedang berkhutbah, mana boleh sembahyang sunat? Cuma dibenarkan sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi ulama kata sembahyang sunat tahiyatul masjid dia hanya dibenarkan buat 2 rakaat. Tak boleh buat lebih. Sebab asalnya tak boleh. Asalnya haram. Dan kita hanya benarkan sekadar
sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid terhasil dengan hanya 2 rakaat. So kalau dia buat lebih daripada itu dah luar daripada keperluan, faham? Tak boleh. Dan waktu khatib sedang berkhutbah, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid sahaja, ataupun tahiyatul masjid ataupun qabliyah Jumaat yang boleh jadi tahiyatul masjid. Justru kalau siapa datang sembahyang Jumaat, dia duduk luar masjid, ketika khatib sedang khutbah, dia tak boleh sembahyang, faham? Haram. Banyak orang buat masjid sekali sembahyang kat hijau tu kan. Sepatutnya khatib sedang khutbah, mana boleh sembahyang sunat? Itu kan luar masjid, dia sembahyang apa? Yang dibenarkan tahiyatul masjid. Kalau kita duduk luar masjid atau sembahyang Jumaat tu dibuat di dewan, bukan masjid, khatib mula khutbah dah tak boleh sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat yang mustasna itu tidak dapat dilaksanakan di luar masjid. Seterusnya, illa man nawa adadan fayutimmuhu. Cuma dia kata, kalau satu orang tu daripada awal masa dia takbir tu dia niat 4 rakaat, dia boleh buat 4 rakaat. Sebab apa? Sebab bila dia niat bilangan, maka dia telah ikat solat dia pada bilangan tersebut, maka dia dibenarkan untuk habis. Yang dimaksudkan tadi tu sembahyang sunat mutlak saja aku sembahyang, ataupun dia memang niat 2 rakaat, maka dia tak boleh tambah lebih daripada itu. Ataupun saja aku sembahyang qabliyah zuhur, dia tak boleh tambah jadi 4 kalau dia tak niat awal-awal 4 rakaat. Seterusnya, wa in jawaza rak'ataini min qidadi niyatihi alaihi. sayap kanan masjid Siptaling, yang mamar tu masjid lah, ma'ruf, ada pintu dalam tu masjid. Yang hijau tu bukan masjid. Illa man nawa adadan faytimuhu. Wa in jawaza rak'ataini lin'iqadi niyatihi alaihi. alaihi. Seterusnya, wa muqabilul asafi fil ula annahu yujawizu rak'ataini bima sya'a. wa muqabil asafil awwali annahu yujawizu rak'atain masya. Dia boleh, tak ada masalah. Lagi wa fi sani annahu la yujawizu rak'ataini walau kana manwi annahu la yujawizu rak'atain, bas, titik. Walau kana al-manwi rak'atan lam yazid 'alaiha. Ini pecahan daripada masalah niat lah. Kalau dia niat 1 rakaat aja, masa awal sembahyang 1 rakaat, maka air datang tengah sembahyang, maka dia tak boleh apa? Tak boleh tambah bagi jadi 2 rakaat. Seterusnya, dia sebenarnya masalah-masalah yang macam ni, dia kembali kepada kaedah tadi. Ini mungkin kita tak akan amalkan pun. Sebab tu kita kata, kita ambil dia punya qawaid tu dan kita boleh guna pada masalah yang lain. Maksudnya bila benda tu dibenarkan, asalnya tak dibenarkan tapi dibenarkan, maka dia dibenarkan sekadar basic je. Dia punya asal kaedah ini, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Faman ittara, orang yang mana beradakan darurat, dia perlu makan bangkai, maka dia boleh, fala isma alaih, tak berdosa dia buat demikian, tapi dengan syarat ghaira baghin. Faham? Ghaira baghin itu maksudnya dia tidak melebihi sekadar yang dia perlu je. Bukan dia makan bangkai sampai tak boleh jalan pula. Semua ulama bincangkan dia makan tu sekadar yasuddur ramak ke, ataupun sekadar dia boleh pergi ke destinasi seterusnya. Kalau sekadar untuk selamatkan nyawa, sikit je lah, tapi mungkin berdiri pun tak boleh. Faham? Dia panggil ma yasuddur ramak. Tak selesai masalah juga, sebab dia tak boleh nak pergi ke tempat yang ada makanan, ada air. Jadi adakah dia hanya dibenarkan ma yasuddur ramak, itu dikira tuqaddaru biqadriha, ataupun dia juga dibenarkan buat dia ada tenaga bergerak untuk pergi ke tempat yang lebih selamat. Kalau dia tak lalu makan, masak lah. Tak lalu nak makan, tak lalu busuk, tak masak, buat kicap sikit, buat sambal sikit. Kalau itu je cara dia boleh makan kan.
Lagi ولا يصلي ada orang buat latihan komando, makan ular, tak boleh. Latihan komando memang dia latih untuk makan ular, bukan tak ada makanan pun, tapi berlatih supaya nanti bila betul-betul waktu genting boleh makan ular. Tak boleh. Faham? Apa daruratnya? Bila sampai waktu tu tak perlu latih. Memang lapar makan je lah. Faham? Jadi buat latihan makan ular, siat ular, bakar, makan. Tak boleh. Kita buat latihan komando pun tak ikut Islam. Marah pula komando. Sebab latihan ketenteraan sahabat kan, macam mana? Sebab antara latihan ketenteraan yang bukan Islam ni, orang tu di ragging sampai dia ni tak ada perasaan. Faham? Tak ada perasaan, tak ada takut. Komando kan tak ada takut kan. Sebahagian lah, bukan semua. Dia tak takut sebab otak dia tak betul. Faham? Orang tak betul dia tak takut. Sahabat berani, tapi sebab iman, sebab semangat jihad, bukan sebab dia tak waras. Jadi itu training macam tu kan. Kadang ragging supaya dia tahan lasak. Ragging lah, orang masuk tentera kena ragging. Ragging tu dah jadi fitrah dan adat. Ragging sampai mati pun. Tekanan perasaan, kes Adam. Ada satu kes Adam nama dia. Tak tahu. Kat mana coket lah. Ngamuk. Dia mengamuk. Tembak. Okey. Dekat Sungai Besi, apa, kem tentera, sekolah tentera tu kan, ada budak seorang mati tu. Ragging. Bukan ragging lah. Dia didakwa mencuri. Jadi pukul mati. Jadi bila kita tiru cara orang bukan Islam buat latihan, maka ada unsur-unsur yang mana tidak Islamik lah. Faham? Maksudnya nak bagi orang tu kuat, kita pukul dia. Contoh kan, bagi dia tahan pukul. Kita suruh dia makan babi supaya nanti dia boleh makan apa saja. Contohnya kan, tak betul. Seterusnya, ولا يصلي بتيمم غير فرض لأنه طهارة ضرورة. lagi ويتنفل wala yusallu. Ini masuk pada masalah yang hari itu kita ada bincangkan. Wala yusalli bitayammumin ghaira fardhin. Itu saya dah sebut. Kita tambah lagi satu, ainiyin. Faham? Tidak boleh bersolat dengan satu tayammum melainkan selain satu fardu ain, untuk mengeluarkan fardu kifayah. Fardu kifayah boleh dengan satu tayammum beberapa fardu kifayah tambahan. Wa yatanaffalu masya'ah. Okey. Fa yukhaffafu fihi. Seterusnya, nazar. Martabat, ingat balik 3 martabat. Nazar sama ada tawaf nazar, salat nazar, maknanya ibadat yang perlukan wudu. Dia duduk ranking nombor 1. Faham? Salatun manzurah dengan salat mafruḍah satu level. Tawaf fardu rukun dengan tawaf manzur satu level. Maksudnya kalau satu orang tu dia tayamum nak menunaikan solat nazarnya, lalu dia telah tunaikan, dia tak boleh guna tayamum itu untuk melaksanakan apa? Solat fardu. Solat fardu sama ada solat fardu yang tunai ataupun qada, sama satu level. Maqdiyah, muaddah satu level. Kafardin fil azhari. Seterusnya, wazani la yakunu kafardin. La yakunu an-nadhru kafardin falahu al-manzura ma'al fardil asli. Faham? Boleh. Muqabil Azhar kata boleh, kita kata tak sama.
Walaupun sembahyang nazar ni memang fardu, tapi dia bukan al-fardul asli, tapi dia panggil al-fardul aridi. Dia tak wajib, tapi dah dia nazar jadi wajib. Jadi kita bezakanlah masalah al-fardul asliyu berbanding al-fardu al-aridi. Seterusnya, sembahyang jenazah fardu kifayah. Boleh. Faham? Sihhatu janaiza maksudnya sihhatu salawatil janaiz. Li syibhi fi jawazi tarki wa ta'ayyunha. Faham? Ini jawapan untuk anta. Tanya soalan ni kan? Wa ta'ayyunuha 'inda infiradil mukallafi 'arid. Dia samalah macam isu khutbah Jumaat. Dia perkara-perkara ni berlaku bila tak ada nas yang sharih, maka mujtahid perlu keluarkan hukum. Maka kita gunakan kaedah qiyas. Qiyas. Jadi sembahyang jenazah ni kita nak ilhaqkan dia, maksudnya kita nak kumpulankan dia. Betul lah ayat dia? Kita nak apa? Kategorikan. Kategori bahasa Melayu lah. Orang putih kan? Asal. Kita ingin mengkatalogkannya. Okey tak? Apa dia? Himpunkan. Jadi sembahyang jenazah ni kita nak letakkan dalam kumpulan seperti sembahyang fardu ke ataupun seperti sembahyang sunat. Maka dia kaedah yang dipakai ni pakai kias. Kita nak lihat dia lebih asbah, lebih mirip kepada yang mana. Ilhaq, dia panggil ilhaq. Maka akan kita perhatikan ciri-ciri yang ada pada dia lebih munasib kita masukkan di dalam kumpulan fardu ataupun lebih munasib dengan kumpulan sunat. Faham? Sebab itu ada khilaf. Biasa. Sebab benda tak ada nas, maka perlukan kemahiran dalam ijtihad. Maka pendapat yang muktamadnya mengatakan dia diilhaqkan, maksudnya diletak dalam kumpulan apa dia? Kumpulan sunat. Walaupun dia tu fardu kifayah, tapi dari satu segi dia ada ciri yang sama macam sembahyang sunat. Faham? Syabah. Kias syabah dia panggil. Dia memang fardu kifayatin, arba'a takbiratin fardu kifayah. Kan? Fardu kifayah. Tapi dia ada ciri yang menyerupai sembahyang sunat. Apa ciri tersebut? Itu li shibhi salatil janazati bin nafli fi jawazi tarki. Dia boleh ditinggalkan. Sebab fardu kifayah boleh tinggalkan secara individu, kan? Kemudian mungkin akan ada orang iktirad, bagaimana pula dia boleh ditinggalkan? Ada surah yang mana dia jadi fardu ain, iaitu dalam surah tidak ada orang lain yang boleh menguruskan melainkan dia. Maka dipanggil ta'ayyanat alaihi, tertentulah atas dia untuk sempurnakan. Wa itu jawapan dia. Wa ta'ayyunuha 'inda infiradil mukallafi 'arid. Faham? Tertakyinnya sembahyang jenazah itu pada seseorang dalam surah tertentu, iaitu surah tiada orang lain, infirad, itu 'arid. Kita tak nak bicara surah yang 'arid. Kita ambil asal sifat dia adalah boleh ditinggalkan oleh individu kalau dah ada orang lain buat. Itu asal. Maka hukum kita paksikan atas sifat dia asal, kita tak paksikan atas sifat yang aridi. Itu hujahnya lah. Wathani dia lain pula. Wathani kata la tasih, tak boleh. Maksudnya la tasihu janais, dia boleh janazah wahidah saja. Wathani la tasihu li'annaha fardun
fil jumlati wal fardu bil fardi ashbah. Wa thalith sahat wa in ta'ayyanan fala. Jadi benda itu, sebab itu muqabil dia masalah ni dilabelkan. Label ni bahasa Melayu ke orang putih? Asal dia. Label orang putih. Penglabelan. Label apa bahasa orang putih? Mark. Apa? Bukan label lah, bukan perkataan label. Bukan. LABLE, bukan label. Okey. Jadi kita, pendapat yang kedua kata tak boleh semayang jenazah dengan tayamum lebih daripada sekali. Bas, satu je. Kerana walaupun dia boleh ditinggalkan, tapi dia kan orang panggil fardu kifayah. Maksudnya fil jumlah, secara umumnya dia ini adalah fardu. Bau fardu tu adalah pada dia. Maka oleh kerana dia tu kan ada fardu, maka bukankah lebih wajar sesuatu yang ada ciri walaupun sedikit fardu pada dia diilhakkan dalam kumpulan yang mujanasah dengan dia, iaitu fardu juga. Faham? Itu dia punya hujah dia. Pendapat yang ketiga, dia tafsil. Fafihi tafsil. Kalau sembahyang jenazah itu lam tata'ayyan alaih, maksudnya ada orang lain boleh buat, maka sahhat, maksudnya janais bitayammumin wahid. Wa in tayyan, maksudnya sembahyang jenazah yang dia buat tu adalah dalam surah dia sahaja dan beberapa orang sahaja yang ada, ataupun dia sahaja yang ada, tak ada dah orang lain yang boleh sembahyang. Waktu itu sembahyang jenazah tu dah jadi fardu ain. Oleh kerana dah jadi fardu ain, dia punya hukum dia macam fardu ain. So lepas itu dia tak boleh guna dah untuk sembahyang jenazah yang lain. Dia tafsilkan begitu. Faham? Seterusnya, wa tasihhu al-janazatu aidan fi asahil awjah fi syarhil muhazzab. Faham? Ulama bincangkan, kita niat tayamum untuk buat benda sunat, adakah boleh sembahyang jenazah yang fardu kifayah? Ada khilaf. Kalau kita faham martabat yang semalam kita bagi, kita letak dia nombor 2 kan. So maknanya apa? Perkara-perkara yang dalam satu ranking, kalau kita niat mana-mana, kita boleh buat yang lain. Maksudnya, kalau dia niat sembahyang jenazah, dia boleh sembahyang sunat, itu tak ada iskal. Yang akan bangkit iskal tu, dia niat sembahyang sunat, dia boleh ke sembahyang jenazah yang fardu kifayah tu? Memang wajar berlaku khilaf. Tapi pendapat yang mu'tamad dia, wa tasihhu ay al-janazatu aidan ma'a naflin biniyatin nafli. Itu dia punya mark dia. Kalau biniyatil janazah tadi iskal, memang boleh. Fi asahil awjah fi syarhil muhadzabi. Bukan awjah, awjuh. Fi syarhil muhadzabi. Wa 'abbara fihi bil jama'. Dalam syarah muhazzab, Imam Nawawi gunakan perkataan janaiz, jamak. Faham? Bil jamak maksudnya dengan sirah jamak. Kama huna, di sini pun sama, dalam syarah muhazzab pun sama. Apa faedah mendatangkan dengan sirah jamak? Liyufida al-jam'u, ataupun at-ta'biru bil jam'i as-sihhata fil mufradil mu'abbari bihi fil muharrari min babil aula. Faham? Jadi Imam Nawawi sengaja mendatangkan dalam sirah jamak untuk mubalaghah. Maksudnya beberapa jenazah pun boleh. Kalau satu jenazah lagi lah boleh. Dalam kitab Imam Rafi'i Muharrar, dia gunakan perkataan jenazah satu. Jadi mungkin akan timbul waham, kok kata satu je kok boleh, banyak tak boleh. Maka kita datangkan janaiz
maka mimbabil aula lah. Faham? Mimbabil aula lah kalau satu saja. Maksudnya dia sembahyang sunat, dia niat tayamum, niat sunat, dia buat satu je sembahyang jenazah, boleh. Sebab dalam kitab kata dia boleh buat beberapa jenazah walaupun dia tayamum dengan niat sunat. Maka kalau satu sahaja solat jenazah, lebih lagi dia boleh laksanakannya. Wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la